Confirm lepas ni tuan ni cerita aku marah ni. Pasal kotor sangat ni, kau balik ni, kau pergi mana ni? Hai, bertemu lagi dengan abang di Palaju.com Ramai dan juga Arena Pemotoran. Hari ini abang bersama sekali lagi dengan sebuah truk pickup yang memiliki kapasiti enjin yang paling kecil sekali dan pada masa sama ramai yang gelarkan ini adalah truk pickup yang paling jimat minyak sekali. Inilah dia Isuzu D-Max 1.9 liter DDI Blue Power. Untuk hari ini abang tak nak bercerita dengan lebih detail apakah pembaharan dilakukan, apakah baru dekat luar, apakah baru dekat dalam. Sebab sebelum ni abang ada ulaskan dalam video satu sesi pandu uji yang kami lakukan di Phuket dan juga di Krabi, dan di mana anda boleh lihat ataupun anda boleh tonton dekat atas ini. Tetapi kali ini abang akan sentuh ataupun abang akan cuba menjawab beberapa persoalan yang dilontarkan dalam ruangan komen dalam pandu uji sesi pandu uji Isuzu D-Max di Krabi sebelum ini. So of course, soalan yang paling ramai sekali tanya adalah berapakah harga? Abang rasa pelik lah, walaupun kita dah letak dekat situ kan, dekat ruangan komen letak harga, tetapi orang ramai setiap tanya, berapa harga bang Berapa harga bang Berapa harga bang? Dan satu lagi sebenarnya, Malaysia ni dia agak price quite sensitive lah kan. Orang Malaysia ni dia nak sebuah kereta yang lawa, dia nak enjin CC yang kecil sebab nak bayar rotek murah. Tetapi dia nak enjin, dia nak kuasa yang tinggi, 300 horsepower. Kalau boleh dia nak 10 airbag. Lepas tu dia nak ada, kalau boleh ada autonomous driving sekali. Tetapi pada harga RM30,000. Itulah persepsi ataupun orang Malaysia yang nakkan macam tu. Kan? Siapa apa orang kata siapa makan cili dia lah rasa pedas ya. Tetapi untuk yang ini harga bermula pada RM79,000 sehingga RM116,000. Bagi abang agak okey kalau nak dikomparekan dengan pesaing yang lain, harga dia lebih kurang lingkungan itu. So ada yang kata mahal, ada kata murah, it's okay. Dan yang kedua adalah Rotek. Of course, setia maklum untuk pengenalan 1.9 liter ni, dia adalah menggantikan versi 2.5 liter. So kiranya Isuzu D-Max dia tak ada lagi versi 2.5 liter, dia cuma ada dua pilihan saja, iaitu 1.9 liter dan juga 3.0 liter. Kuasa lebih, torque lebih, full consumption pun better daripada 2.5. Yang paling penting adalah Rotek adalah lebih jimat. Dan sebelum ni kalau 2.5 Rotek lebih kurang $800 lebih, tetapi untuk yang ini 1.9 Rotek dia sekitar RM400. So banyak bezalah. So ini adalah satu good news. Salah satu sebab kenapa Isuzu memperkenalkan versi 1.9 liter walaupun ini bukanlah model yang baru, ini bukanlah enjin yang baru, sebab dekat Thailand dah ada SIN 2015 lagi. So untuk Malaysia agak lambat masuk sebab dia katanya fuel quality di Malaysia ni kurang bagus. Dia kata kurang bagus. That's why banyak kajian yang perlu dilakukan, banyak benda testing nak dilakukan, R&D dilakukan. That's why dia mengambil masa yang lama. So itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah design. Design ada kata buruk, ada katakan okey. So bagi abang secara personalnya, Isuzu D-Max ni dia tak menang dari segi rupa. Nak buat macam mana kan, dia macam tu. Daripada dulu sampai sekarang macam tu dia desainnya, baik luar ke dalam lah. Sejujurnya itu minta maaf kepada Isuzu, tetapi itulah hakikatnya. Tetapi ada facelift ni, ada pembaharuan yang kita dapat lihat, ada lampu LED dan sebagainya. It's a good news. Tetapi tidak bagi versi yang 2020. Kalau anda yang lihat versi D-Max 2020 yang telah diperkenalkan di Thailand, serius, design dia totally berubah. Serius sangat lawa. So abang harap model itu akan masuk ke Malaysia tidak lama lagi. Tetapi design is very subjective. Yang ketiga adalah dari segi dia punya seat. Ramai yang tanya, seat belakang macam mana bang? Adakah terlalu menegak dan sebagainya? Seat belakang bagi abang agak menegak sikit, tetapi tak adalah menegak 90 darjah. Dia lebih kurang ada sedikit ke belakang. So far bagi abang okey lah, agak selesa juga. Memang selesa bagi abang, okey? Bukan kata tak selesa, tapi agak okey bagi abang. Yang paling penting adalah dia dah tukar sekarang ni. Dia dah ada half leather, half fabric. Sebelum ini mungkin full leather, tetapi dengan design yang baru ni half leather, half fabric, mungkin kalau waktu panas macam ni kita masuk dalam tak terlalu panas lah. So bagi abang, seat belakang tidaklah terlalu belakang sangat okey sangat lah. Tetapi yang seterusnya adalah dari segi minyak, full consumption macam mana? Full consumption is very subjective seperti abang katakan, terpulang kepada anda. Tetapi apa yang boleh katakan, so far tak ada lagi truck pickup yang lain sama ada dia punya kompetitor je boleh lawan dengan si anak beruang. Lebih kurang itulah.
1.9 liter ni. So far dia memiliki fuel consumption yang masih okey. Abang tidak boleh proofkan full consumption dia macam mana. Abang tidak test sepenuhnya full consumption dia, sebab kalau nak test full consumption ni, bayangkan sebelum ni diorang test daripada Bangkok ke Singapura. Berapa jauh jarak perjalanan 1000 lebih kilometer. So tak mungkin untuk abang untuk habiskan. Even minyak ni tak habis lagi, babe. Abang dah ambil 4-5 hari, minyak tak habis. Turun sikit dia, suku pun tak sampai. Macam mana aku nak habiskan? Tetapi abang, apa yang abang boleh katakan, dari segi penggunaan bahan api, tak perlu risau untuk truk pickup ini. Lepas tu power. Power juga antara persoalan yang ramai tanya juga. Power macam mana? Is it under power dan sebagainya? So far bagi abang, walaupun engine 1.9 liter, power jangan, tak perlu disangkal. Okey bagi abang. So far abang masuk lalu off-road, okey. Nak power boleh pergi power. Untuk jalan biasa on road, okey. Dia tak adalah kata too powerful. Dia okey lah, ngam-ngam lah benda tu. So tak terlalu laju, tak terlalu perlahan. Kalau nak dia pergi laju, dia boleh pergi laju, tetapi tidaklah selaju kompetitor lain mungkin torque dia lebih tinggi, kuasa lebih tinggi, tekan terus pergi. So on the power bagi abang tak ada isu. Katakan under power is tak ada isu. Itu tak ada isu langsung. Cuba, ada yang katakan abang, kalau abang cakap yang tu, pergilah Sabah Sarawak, cubalah jalan kat situ. So far abang masih lagi tak kesempatan nak ke sana untuk test truck pickup ini. Tetapi so far untuk lalu off-road sebegini, untuk kegunaan di bandar, di KL ataupun public kampung ni 9, so far okey. Tak ada isu untuk yang itu. So tak ada isu on the under power ke apa, semua masih okey lagi. So itu sahaja untuk persoalan yang abang boleh jawab. Lepas ini abang akan bawa kereta ni, abang akan ulaskan on road macam mana, begitu juga dengan lalu off-road. So far abang dah try, okey, dan kita cuba buat sekali lagi, kita cuba naik on road. Walaupun dekat sekarang ni, kalau ada perasan dekat bahagian belakang ni dengan batu-batu gerigi yang tajam-tajam ni, tanpa menggunakan 4 wheel, cuma gunakan normal 4 wheel, tak perlu adjust sekalipun, dah boleh naik. So apa lagi? Jom kita masuk dalam pula, kita bercerita tentang feel pemandangan di sama ada di on road dan juga di off road juga. Jom. Wih, tingginya. Wih. Allah Akbar. So ini lebih kepada flat punya off-road, light off-road lah. It's not heavy off-road. Tanpa adjust apa-apa. It's a 2H. Dia ada 4H, dia ada follow lagi. So far tidak ada keperluan untuk abang guna mode 4H ataupun follow. A few inches later. This one I need 4H. This one I need 4H. Sebab jalan dia basah. Allahu Akbar, aku risau ni. Oh, steady lah. Dia ada sedikit kerisauan tau. Apabila kalau aku guna 2H, aku takut tersekat tengah jalan dengan mampus. Ini lebih kepada orang kata mental lah, mental kan. Kau rasa yakin tapi kau kurang yakin macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Kan, lori pun relax, steady je kan. Sebenarnya rasanya tak perlu guna 4H poket ni, tapi manakala kita nak bagi dia tak nak sekat ke apa kan. Allahu Akbar. Oh, aku risau ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Confirm lepas ni tuan ni cerita aku marah ni. Pasal kotor sangat ni, kau balik ni, kau pergi mana ni? Oh wah. Woi, risau siut. Serius. So far tak ada isu babe. Tak ada isu under power ke apa. Tak ada langsung, serius. Langsung tak ada isu under power ke apa. Tak ada babe. 1.9 liter okey, steady. Kau tengok. Siapa kata 1.9 liter tak boleh masuk off-road?
nampak. Ui, gila. Yalah. Nampak? Nampak? Tanpa sebarang halangan. You see? Aduh, malah aku cakap lah. You see? Wow, abang. Tunggu, aku tak nampak jalan dah. Right, nampak kan? Dah masuk pada off-road. Okay, jalan walaupun taklah heavy sangat abang kata kan. So sekarang kita back to the on-road balik sebelum kita masuk ke jalan berbatu gerigi tadi abang kata tadi tu. So tujuan abang buat macam ni adalah abang nak membuktikan bahawa truck pickup Isuzu D-Max 1.9 liter bukan menjadi penghalang untuk that laluan off-road dengan jalan gerigi yang abang akan tempuhi kejap lagi. So itu yang abang nak membuktikan. That's why kali ini kami memberi tumpuan yang lebih penuh kepada driving ataupun pemanduan di laluan off-road. Itu yang abang nak highlightkan. Sebab masa dekat Thailand tu kita nak membuktikan di on-road, di jalan biasa, jalan kampung, okey, kereta tu tak ada masalah, tak ada isu underpower. So NVH pun okey, benda tu improve berbanding daripada sebelumnya. So itu yang abang nak highlightkan. So lepas ni kita masuk pula ke laluan batu. Okey, abang lihat kat sini. Ini lebih kepada kawasan construction lah kalau ikutkan. So far okey lagi nampak. Nampak? Steady lagi. So tanpa mau lagi menukarkan gear, sama lagi abang guna 2H. Masih tak perlu lagi gunakan 4H, kita guna 2H saja. So kita cuba naik ke atas ni. Rasanya tanpa juga kita gunakan 4H, kita guna 2H dah cukup dah. Boleh tak? Boleh lah. Steady lah nampak. Steady bang. So abang harap tak ada lagi sangkaan yang katakan 1.9 liter ada power ke apa. So itu saja penjelasan abang. Abang harap semua dah terjawab apa yang anda tunggu-tunggukan untuk abang test off-road. Walaupun tidaklah begitu heavy punya off-road, cuma light off-road saja. Jadi abang harap sudah terjawab pada anda semua. Walaupun jalan tu berdisaluti dengan lumpur-lumpur, tanpa menggunakan follow, hanya menggunakan 4H, cukup, enough benda tu. Berbatu macam ni, walaupun batu-batu tajam, tanpa menggunakan 4H, 2H dah cukup kan. Tetapi semua ini bergantung kepada keadaan jalan yang anda nak tempuhi. So itu saja. Kalau sesuai dengan 4H, 4H lah. Kalau sesuai dengan 2H, 2H lah. So abang rasa itu saja pandangan abang. Dan jika ada sebarang cadangan atau pandangan, boleh letakkan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa terus like dan subscribe di page kami Palaji.com. Dan jika arena pemotoran, kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Abang nak continue pergi masuk off-road.